Selamat sejahtera, kami dari Kumpulan 2 ingin membentang tentang COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Virus ini telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan untuk mengurangkan penyebaran COVID-19 melalui penjarakan sosial. Hal ini telah mengakibatkan penutupan semua sekolah, kerajaan dan swasta. Jadi, apakah isu utama yang dibincangkan? Isu utamanya ialah COVID-19 sebagai cabaran yang menimpa sektor pendidikan dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan. Disebabkan oleh penularan wabak yang bersifat global ini, institusi-institusi pendidikan terpaksa ditutup demi melindungi kesihatan rakyat. Namun begitu jelas bahawa pendidikan di negara kita turut terjejas. Pembelajaran di atas talian terpaksa diaplikasikan oleh para guru dan para pelajar dalam meneruskan proses pembelajaran. Namun begitu, kebanyakan pelajar maupun guru-guru tidak bersedia menghadapi situasi ini. Oleh itu, para pendidik dan pelajar terus berusaha mengambil pelbagai inisiatif agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dari semasa ke semasa. Malaysia mengamalkan falsafah pendidikan kebangsaan yang berfungsi untuk membantu perkembangan potensi individu dengan menyeluruh serta bersepadu demi melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan sejahtera dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan, keharmonian dan kesejahteraan negara. Namun demikian, pendidikan norma baharu menjejaskan pencapaian matlamat pendidikan kerana peralihan kaedah proses pembelajaran yang amat ketara. Ketua Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak berpendapat bahawa keseimbangan sistem pendidikan telah gagal ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kegagalan ini menyebabkan kesejahteraan pelajar terjejas terutama dari segi mental. Pendidikan pada ketika ini boleh dikatakan tidak lagi selaras dengan garis panduan FPK. Rukun negara merupakan kunci keharmonian dan kemakmuran negara disebabkan oleh prinsip-prinsip yang mampu membentuk perpaduan yang kukuh. Namun pada ketika ini, kita tidak lagi menjalani proses pembelajaran secara bersemuka. Tiada lagi perhimpunan diadakan di mana rukun negara sering diucapkan demi menjaga penjarakan sosial. Oleh itu, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa teknikal dalam usaha penerapan semula rukun negara. Sekarang, saya ingin membincangkan tentang aliran pemikiran utama, iaitu pragmatisme. Falsafah ini menekankan konsep pengalaman manusia menggambarkan realiti. Segala yang wujud sentiasa berubah dan tidak tetap. Selain itu, falsafah ini juga membincangkan tentang sesuatu idea harus dipraktikkan dahulu secara objektif untuk mengesahkan kebenaran sesuatu idea. Bagaimana aliran falsafah ini boleh dikaitkan dengan topik kami? Yang pertamanya, pelajar sekarang terpaksa mempelajari secara atas talian disebabkan COVID-19. Dengan pembelajaran atas talian, pelajar dikehendaki mencari maklumat melalui internet. Jadi, falsafah pendidikan ini mementingkan konsep mencari kebenaran. Pelajar digalakkan mencari kebenaran sebelum mempercayai pengetahuan dari internet. Selain itu, aliran falsafah ini juga memupuk pelajar untuk belajar secara berterusan. Hal ini demikian kerana ilmu pengetahuan yang kami belajar akan dikemaskini dan juga berubah. Semasa pandemik ini, cara kita untuk belajar juga berubah. Jadi, kita mestilah menyesuaikan diri dalam norma yang baru untuk menjaminkan proses pembelajaran akan dijalankan. Sekarang, saya akan bincangkan punca yang menjejaskan kualiti pendidikan semasa pandemik COVID-19. Punca yang terutama adalah kekurangan kemahiran dan pemantauan dalam kalangan guru dan pelajar.
Punca yang kedua adalah pelajar universiti secara keseluruhannya masih belum bersedia termasuk aspek mental, kelengkapan fasiliti dan persekitaran tidak kondusif untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah kekurangan atau ketiadaan rancangan yang bersepadu dan komprehensif oleh kesemua institusi pengajian tinggi negara bagi mengatasi masalah pembelajaran atas talian. Punca yang keempat adalah program pengajian yang melibatkan penggunaan kemudahan makmal, iaitu pelajar perubatan dan pergigian yang memerlukan latihan klinikal tidak dapat dijalankan secara atas talian. Punca yang terakhir adalah pelajar dan guru menghadapi masalah sumber internet untuk pembelajaran secara atas talian. Seterusnya ialah kesan pandemik COVID ini terhadap individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kesan terhadap individu ialah perubahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran (PDB) digantikan kepada kuliah atas talian dan kuliah fizikal juga terpaksa dijalankan secara atas talian. Seterusnya ialah kesan terhadap keluarga. Ibu bapa terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka bagi memantau kanak-kanak yang masih kecil sepanjang kelas atas talian dijalankan. Selain itu, kesan kepada keluarga yang lain ialah akan membebankan keluarga kerana tidak mampu mengakseskan device atas talian seperti komputer riba. Yang seterusnya kesan kepada masyarakat ialah kekurangan interaksi antara satu sama lain kerana semua sistem PDB dijalankan secara atas talian dan juga akan mengurangkan kadar kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Dengan ini, akan menyebabkan keruntuhan dalam sosioekonomi rakyat. Dan seterusnya ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap negara. Kesan dia ialah akan menjejaskan kualiti dalam sistem pendidikan di Malaysia dan akan menyebabkan kekurangan insan yang berintelektual pada masa depan. Jadi, bagaimana cara untuk menangani isu ini? Cadangan yang pertama adalah pengedaran peranti dan meningkatkan akses kepada kelas atas talian. Hal ini supaya dapat mengurangkan jurang digital serta tiada pelajar yang tersisih dalam pembelajaran. Cadangan ini boleh direalisasikan dengan mengedarkan komputer riba secara percuma atau memberi pinjaman peranti digital daripada pihak sekolah kepada pelajar yang tidak berkemampuan untuk mengakses platform pembelajaran atas talian. Telah banyak negara yang mengambil langkah ini, contohnya Finland, beberapa negeri di China dan Amerika Syarikat. Cadangan yang kedua adalah dengan membuat penilaian semula dalam sistem pendidikan. Pandemik COVID-19 ini membuktikan bahawa berlakunya pendigitalan dan globalisasi dalam masyarakat di dalam negara kita. Kita perlu sedar bahawa kaedah pembelajaran tradisional tidak lagi dapat mempersiapkan para pelajar untuk masa hadapan. Maka, dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, perlu dijadikan peluang kepada kita untuk bermuhasabah dan membuat perubahan serta penilaian semula terhadap sistem pendidikan kita. Cadangan yang ketiga pula adalah ilmu dalam pengendalian peranti digital perlu dijadikan sebagai asas. Seiring dengan zaman era globalisasi dan era cyber pada abad ke-21 masa kini, ilmu dalam pengendalian peranti digital perlu dijadikan sebagai asas kepada semua, tidak kira kepada pelajar mahupun pendidik. Dengan ini, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan tidak kira apapun krisis yang berlaku. Cadangan ini juga dapat direalisasikan dengan mengadakan kursus pengendalian peranti digital kepada semua tenaga pengajar dan mewujudkan subjek yang berkaitan dalam pengendalian peranti digital buat para pelajar yang tidak biasa mengendalikan. Okey, kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini telah memberi banyak impak negatif terhadap sistem pendidikan dalam negara Malaysia. Dengan ini,
KPM telah meletakkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Oleh itu, semua lapisan masyarakat Malaysia perlulah bekerjasama dengan kerajaan bagi mengatasi keadaan krisis ini.